Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Maznun binti Majidin, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Teriang, PKD Bera. Okey, kita akan teruskan untuk kursus penyusuan susu ibu kita dengan sesi 16 yang bertajuk HIV dan breastfeeding. Okey, sebelum kita start, kita kena tahu objektif untuk session inilah. So, saya harap selepas daripada saya punya sharing atau perkongsian ini, saya harap para pendengarlah boleh memahami apakah boleh menyatakan apakah polisi kebangsaan berkenaan dengan HIV dan breastfeeding. Okay, and then boleh memahami masalah HIV in infant feeding, boleh menjelaskan risiko mother to child transmission of HIV, and then boleh menjelaskan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mother to child transmission of HIV. Okay, and then seterusnya boleh memberitahulah atau boleh memahami apakah approaches, cara-cara untuk mengelakkan, prevent mother to child transmission through safer infant feeding practice, and then menyatakan infant feeding recommendation for women who are HIV positive and for women who are HIV negative and do not know their status, and then boleh menyatakan elemen untuk infant feeding of HIV. Okey, sebelum tu saya nak beritahu mungkin saya akan campur-campurlah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam perkongsian saya ini. Okey. Alright, okey. Apakah polisi kebangsaan untuk HIV dan breastfeeding? National Policy on HIV and Breastfeeding. Boleh ke, tak boleh ke? Okey, nanti kita tengok ya. Okey. So, berdasarkan Perkeliling Ketua Pengarah Kesihatan bilangan 5 pada tahun 2002, ini adalah kita ambil perkeliling tidak berubah lagi lah setakat ni. Okey. Sebelum saya cakap yang tu, kerajaan sangat committed dalam mempromosi, protecting dan juga supporting breastfeeding in Malaysia. Jadi sebab itulah diadakan kursus penyusuan susu ibu ini, kan? Jadi menunjukkan pihak kerajaan sangat menyokong penyusuan ibu. Walau bagaimanapun, oleh kerana ada risikonya penyebaran HIV through breast milk, ya. Jadi baby yang dilahirkan oleh ibu yang HIV positif tidak akan diberikan susu ibu. Okey. Jadi macam mana nak bagi macam mana baby-baby nak dapat sumber pemakanan? Jadi susu formula akan diberikan kepada bayi-bayi inilah, ya, bayi yang dilahirkan kepada HIV positive mother. Alright. Setelah discharge, hospital akan bekalkan ibu-ibu ni dengan susu formula selama 6 bulan dan kemudian diteruskan oleh klinik kesihatan lah atau pihak kesihatan awam selama cukup 2 tahun. Maksudnya ibu-ibu ini akan diberikan susu formula untuk diberikan kepada anak-anak. Jadi pendek kata, tidak boleh menyusukan ibu untuk daripada HIV positif mana kepada anak lah. Ini adalah polisi KKM lah, polisi kerajaan kita lah, ya, polisi kebangsaan. Okay. So tajuk seterusnya adalah HIV dan infant feeding. Okey, sebelum kita bercakap lebih lanjut tentang pemakanan bayi, kita nak ulang kaji sikitlah apa itu HIV, apa itu AIDS. Okey. So HIV tak sama dengan AIDS. HIV dia punya kata penuh dia adalah Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah kuman. Okay. Kuman HIV ini yang menyebabkan AIDS, penyakit AIDS. So apa itu AIDS? Okey. Bila HIV menyerang seseorang, orang itu boleh jadi tidak ada simptom macam kita nampak sihat je kan. Tapi kalau HIV itu telah mula menyerang sel pertahanan badan seseorang itu, ia boleh menyebabkan sistem pertahanan badan seorang rendah. Pada masa itu dia pun boleh dapat AIDS. Okay. AIDS ialah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sindrom lemah daya tahan badan. Okey. Kena ulang kaji sikit lah kan. Nanti lupa. Okey, so bagaimanakah beban kejadian atau kes HIV dan AIDS di dunia lah, ya. Kita panggil di dunia. Minta maaf lah ya, slide lama, 2005 dah 16 tahun dah. Jadi ini nombor lama, jadi saya tak pasti dah bertambah ke apa ke. But anyway, nak cakapnya ramai number of people living with HIV AIDS. Kalau kita tengok total satu dunia ni 38.6 juta orang mengidap AIDS, HIV dan AIDS. Kita panggil living with HIV AIDS. Dan kalau kita tengok kanak-kanak under 15 year old, 2 juta yang hidup dengan HIV dan AIDS.
Dan kalau kita tengok kematian disebabkan oleh AIDS untuk kanak-kanak bawah 15 tahun dalam 380. So sangat menyedihkan untuk kanak-kanak ini ya, yang lahir-lahir tuk-tuk dapat HIV and then mati sebab AIDS. So kita tak nak benda-benda ni berlaku dekat anak-anak kita. Ya. Okay. So ni repetition saja. Alright. So seperti mana saya cakap tadi, daripada awal lagi, kalau ikut daripada awal sampai 2002, dalam 4 juta ya kanak-kanak menjadi dijangkit HIV AIDS, and then kebanyakannya ialah di Sub-Saharan Africa. And then kalau kita tengok, kalau kanak-kanak ini mati ya sebab AIDS ya, sebab HIV ni, mereka mati sebelum umur mereka 5 tahun. So sangat menyedihkan ya. Kalau mereka tak mati, mereka akan dapat rawatan tu seumur hidup mereka. Jadi nak katanya kita kalau boleh nak elakkan sangat anak-anak ini dapat HIV AIDS. Right. Sebab tu polisi kebangsaan kita mengeluarkan pernyataan macam itulah, maksudnya emak ibu yang ada HIV positif tidak boleh menyusukan anak. Right. Itu polisi kebangsaan kita. Okay. So okay, bagaimana anak-anak ni mendapat HIV? Itu tak mestilah daripada ibu mereka. Okay. Jadi macam mana kita nak mengelakkan anak-anak ini mendapat HIV? Kalau boleh, jangan bagi ibu-ibu mereka ni, ibu bapa mereka ni dijangkiti. Kalau ibu bapa tidak dijangkiti, anak-anak tak jangkitlah HIV. Kan? Macam senang kan? Logik. Ya? Tetapi, walau bagaimanapun, ya, kita tak nak, tadi kita kata kita tak nak mak-mak atau ayah-ayah ni dapat HIV. Walau bagaimanapun, ya, malangnya ramai dah wanita yang telah dijangkiti. Jadi mak ni, ibu yang mengandung ni dah dijangkiti. Jadi macam mana kita nak cari cara untuk anak-anak ni tidak dapat HIV? So kita perlulah mengurangkan risiko anak-anak ni dapat HIV. So salah satunya ialah kita mengelakkan anak-anak ni daripada breastfeeding kan. Jadi kita kena tengoklah risiko. Anak-anak ni perlu dapat makanan. Makanan dia memang susu. Tapi kita kena weigh, kena timbang antara risiko pro and contra, pro and cons. Nak bagi susu tapi dapat HIV ke nak bagi apa? Macam tu ya. Jadi kita sebagai healthcare worker perlulah membantu ibu-ibu yang HIV positif ini membuat keputusan yang terbaik dalam menentukan macam mana nak bagi anak-anak mereka ni nutrisi lah makanannya. Okey, so ulang kaji sikit lagi. So HIV is passed ya, disebarkan daripada penyebaran HIV ni macam mana berlaku ya. Yang ni yang kita cakap ni pasal ibu tu anak lah, tapi yang lain-lain tu ialah daripada perpindahan darah, air mani ya, ataupun vaginal fluids during unprotected intercourse, ataupun melalui blood product, HIV infected blood transfusion or contaminated needles. Okay? Dan yang seterusnya yang kita punya orang kata point of concern dalam perbincangan kita ialah mother to child transmission, ibu kepada anak. So sedikit informasi lah, dalam program KKM kita ada beberapa penyakit yang dalam program MTCT iaitu ataupun PMTCT iaitu Prevention Mother to Child Transmission. Salah satunya penyakit adalah HIV. Maksudnya kita ada program untuk mengelakkan anak-anak ini dapat HIV daripada mak. Okey, apa lagi penyakit lain? Contohnya sifilis. Untuk pengetahuan, negara kita ni telah dapat sijil ya daripada WHO ya, iaitu di mana kita telah berjaya mencapai eliminasi MTCT, HIV dan sifilis. Tapi kita kena sentiasa make sure, maksudnya kita telah mencapai tahap anak-anak kita ni, yang tahap yang dibenarkanlah tidak ada anak-anak dapat HIV atau sifilis. Jadi kita nak mengekalkan benda ni. Kita nak mengekalkan kita punya kejayaan ni. Jadi salah satunya ialah sentiasa kena buat kursus-kursus macam ni lah. Ya, kursus perkongsian macam ni supaya kita healthcare worker sentiasa updated dan juga tahu apakah peranan kita untuk dalam program mengelakkan prevention mother to child transmission of HIV. Right? Okay. Apakah risiko mother to child transmission MTCT HIV? Okay. Macam mana, kita nak tahu macam mana anak-anak ni dapat HIV daripada mak dia ni. Okay. Alright. Pertama, masa mengandung. Masih anak dalam kandungan,
kuman HIV boleh dapat daripada ibu yang positif ni kepada anak melalui uri, ya, during pregnancy across the placenta. Okay, mengandung. Nombor 2, semasa bersalin, proses bersalin tu. Okay, so masa baby keluar daripada vagina emak, ya, jadi pada masa labor itu anak ni boleh dapat HIV daripada mak dia melalui darah, ya, darah daripada keluar masa proses bersalin tu, ataupun secretion, ya, cecair semasa proses bersalin. Nombor 3, selepas bersalin, iaitu melalui susu ibu. Yang ni yang kita panggil mother to child transmission of HIV. Okey. Cuma nak beritahu dekat semualah, ya, yang mendengar, bukan semua baby bayi yang lahir daripada ibu yang positif HIV 100% dapat HIV. Ini kena tahu, ya. Bukan nak katakan ada 100 orang ibu HIV, 100 orang anak yang dikandungi atau dilahirkan akan dapat HIV. Jadi tak macam tu. Dia nanti kita cerita macam mana. Okey. So, apakah risiko? Berapakah risiko anak-anak ni dapat HIV? Okey, macam saya cakap tadi, kalau 100 orang mengandung, kalau 100% risiko, 100 orang bayilah yang akan dilahirkan mendapat HIV. Tapi benda tu bukan macam tu. Alright? So, kita tengok overall risk of MTCT. Kalau perempuan HIV, ibu HIV ni tidak menyusukan anak, risiko yang anak mereka akan dapat HIV adalah 15 ke 25%. Okey. Kalau menyusukan sampai 6 bulan, naik sikit. Tadi tak menyusu. Okey, dia beranak, dia ada HIV, dia beranak tapi dia tak susukan anak dia. Okey. Risiko anak yang dapat adalah 25%, up to 25%. Kalau mak ni menyusukan, risiko dia naik sikit, 6 bulan, 20 ke 35%. Tapi kalau menyusu lagi lama, setahun 6 bulan ke 2 tahun, up lagi dia punya risiko 30 ke 45%. Okay. Jadi apa tugas kita? Kita tak nak anak-anak ni dapat HIV. Kalau boleh kita nak kurangkan risiko supaya anak ni tak dapat HIV. Macam mana nak buat? Jadi salah satu caranya ialah kita akan bagi ibu-ibu mengandung ni dengan ubat HIV. Ya, kita panggil HAART ataupun antiviral terapi, ya, semasa mengandung. Dan juga ibu-ibu ini kita orang kata antara beranak biasa dengan beranak Caesar lebih kurang risiko berbanding beranak biasa SVD untuk dapat HIV. Dan nombor 3, ibu-ibu ni tidak menyusukan bayinya. Jadi bila ibu-ibu positif ni dibagikan ubat semasa mengandung, ya, proses bersalin secara pembedahan elective cesarean section dan tidak menyusukan anak, risiko yang daripada 15-30% turun kepada kurang daripada 2%. Ni kena ingat. Mungkin ada dalam test, saya pun tak pasti. Ya? Kalau dulu kita ada pre-test, post-test kan, saya tak pasti. Ada kot saya rasa. Okay. Alright. Okay, ni repetition saja. Okay, ni repetition saya tak sebut dah. Okay. So, kita tengok balik ni. Ni gambar lagi lah, nak menjelaskan kat you all lagi lah, kat para pendengar. Timing, bila anak-anak ni boleh dapat HIV. Okay, saya cakap tadi masa pregnancy. Pregnancy, HIV cross, dia pass through untuk daripada mak ke bayi melalui uri, melalui placenta. Okay, dalam 5 ke 10% atau tadi kita, okay, dalam 5 ke 10% risiko ni boleh berlaku. Masa proses bersalin 10 ke 15%, kalau masa menyusukan bayi 5 ke 20%. Okey. Tadi saya cakapkan bukan semua bayi, bukan 100% bayi akan dapat HIV, ya. Okay, kalau ikut kajian dalam 2/3 saja infants born to HIV infected mothers, ya. 2/3 infants ni will not be infected. Hanya 1/3 je lah yang infected. Even kita tak buat apa-apa ni. Kita tak bagi ubat, kita tak operate Caesar, kita mak menyusukan bayi. 2/3 ni tak akan kena. Tetapi 1/3 boleh kena. Tapi adakah maksud kita nak okeylah 1/3 saja? Tidak. Macam saya cakap tadi, dah lah anak-anak ni kalau kena, kalau dapat HIV, tak perawatan, boleh meninggal, ya. Ataupun hidup mereka akan menderita. Ya. Selama-lama hidup mereka ni kena makan ubat. So, kita tak nak a single baby pun dapat HIV. Okay. So, sebab kita punya topik ni breastfeeding.
So, selagi mana mak breastfeeding, selagi itu risiko boleh berlaku risiko MTCT ni boleh berlaku selagi mana dia breastfeeding. However, ni saya baru cakap sikit lah. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. However, exclusive breastfeeding saja, carries lower risk of transmission berbanding mixed feeding. Penjelasan lanjut akan saya cakap sebentar lagi lah. Okey. Dan kita masuk, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi MTCT? Apa faktor yang menyebabkan MTCT? Okey, so kita tengok apakah faktor-faktor yang affect MTCT ni. Okey, pertama sekali, kalau ibu tu baru dijangkiti dengan HIV, ya. Nombor dua, kalau penyakit HIV dia teruk, contohnya dia ada HIV, dia ada AIDS, ya. Jadi viral dia sangat tinggi, mungkin tak makan ubat, jadi anak dia lebih mudah dapat. Okey, nombor tiga, kalau ibu ni dia ada, selain pada HIV, dia ada penyakit kelamin, sexually transmitted infection, ya. Contohnya gonorrhea, chlamydia, dan seterusnya. Dia kalau ada obstetric procedure macam episiotomi ke apa ke, jadi anak tu lebih mudah dapat. Okey, kemudian tadi kita tengok kan duration of breastfeeding. Lagi lama breastfeeding, lagi tinggilah risiko penyebaran HIV daripada mak ke anak, ya. Kemudian mixed feeding dan kemudian condition of breast. Okey. Kalau contohnya mak ni breastfeeding ada luka crack, nipple crack ke apa ke, yang tu risiko anak dapat HIV melalui breastfeeding mak tu lebih tinggi. Ataupun kalau anak sini ada macam luka lah, contoh ada thrush ke apa ke. Jadi apa yang saya cakap ni jadi meningkatkan risiko MTCT HIV, ya. So apakah risiko dia during breastfeeding? Ni sambungan lah ataupun kita cakap penjelasan lah yang saya cakap tadi. Okay, kalau untuk mother ni viral load yang tinggi kan. Kemudian mungkin mak ni ada abscess, ada mastitis ke, ada abscess. Kalau macam anak pula, kalau breastfeeding yang lama, kalau mixed feeding, non-exclusive breastfeeding, kalau ada luka kat mulut dia kan, dia risiko dia lebih tinggi lah, ya. Okay. So, apakah approaches to prevent MTCT through infant feeding practice? Macam mana cara kita nak bagi makan ke anak-anak ni, bagi minum susu ke anak-anak ni, tapi pada masa yang sama, kita tak nak anak-anak ni dapat HIV daripada mak mereka. Itu maksudnya. Okay. So pertama, apakah strategi dia? So kita gunakan faktor risiko, senaraikan faktor risiko. Okay? So kita senaraikan faktor risiko mak, faktor risiko anak kan. So ini untuk provide ways, memberikan cara to reduce risk of HIV transmission, dan semua orang boleh buat. Maksudnya tak semestinya orang yang positif HIV je, actually semua perempuan yang mengandung boleh buat. Alright? Nombor dua, replacement feeding. Okay? Kerana kalau kita tak bagi breastfeeding, boleh harmful to babies, ya. Yang ni replacement feeding ni kita buat kepada orang yang tahu HIV positif saja. Alright? Dan penggunaan antiretroviral drug, penggunaan ubat-ubat. Okey. So saya ulang balik, ini adalah strategi untuk mengurangkan risiko HIV transmission. Pertama, faktor risiko, senaraikan faktor risiko. Nombor dua, replace feeding. Nombor tiga, menggunakan ubat HIV kepada ibu lah. Okay. So, apakah rekomendasi, maksudnya sarangan infant feeding ni kepada women who are HIV positif, negatif dan unknown status? Kita tengok satu-satu. Okay. So, kalau mak dia positif, so apakah recommendationnya? Infant feeding ni macam mana recommendationnya? Okay. Kalau mak HIV positif, pertama, provide access to antiretroviral drugs to prevent MTCT dan refer dia untuk treatment lah. Maksudnya bagi mak ni rawatan. Okay. Nombor dua, kita bagi counselling kat mak ni. Apakah risiko, apakah benefit, maksudnya apakah pro and cons dari infant feeding option. Kita ada exclusive breastfeeding, kita ada formula milk, kan? Berdasarkan kriteria ni. Nanti saya cakap pasal kriteria ni, iaitu AFAS kriteria atau AFASS. Acceptability, feasibility, affordability, sustainability and safety. Nanti saya cerita sekejap lagi. Okay? Kemudian kita bantu. Bantu mak ni nak pilih mana satu. Assist her. Dan kita follow up lah mak ni. Right? Ni kalau mak positif. Kita bagi ubat, kita counselling mak ni pemakanan terbaik macam mana. Kemudian kita bantu mak ni. Okay? Okay, so AFASS tu apa?
AFAS. Okey. AFAS ni adalah macam ni When replacement feeding is AFAS, iaitu apabila makanan gantian itu acceptable, boleh terima, feasible, mudah dapat, affordable, mampu, sustainable, boleh bagi selalulah. Jangan bagi sekali satu kali tak bagi dah. Safe, selamat. Jadi kalaulah replacement feeding ni ada kriteria acceptable, feasible, affordable, sustainable, safe, kita avoid breastfeeding. Kita recommend kat mak, kita avoid breastfeeding. Otherwise, exclusive breastfeeding is recommended during the first month of life. Okay, kita tengok senang macam ni lah. Negara kita, tadi saya dah cakap kan, kita bagi susu ibu kat mak. Kita bagi free. Ya, maksudnya kerajaan bagi free. Kalau orang mampu boleh beli, tak ada masalah. Tapi kalau tak mampu, kita boleh bagi. Jadi dalam konteks Malaysia, AFASS ni dipatuhilah kan. Maksudnya formula mak tu boleh terima, mudah dapat, mampu. Kita bagi free kan. Boleh bagi selalu, sustainable dan selamat. Jadi kita avoid breastfeeding. Kalau benda ni, okey ni kita cerita kat negara lain. Sebab kita kena faham. Nanti kalau you borak-borak, tiba pergi conference mana-mana kan. Nanti dah start physical ke virtual ke, dengar kenapa orang Afrika bagi breastfeeding. Tak mana boleh breastfeeding dalam HIV. Jadi dah tahu dah. Tempat lain, kalau replacement feeding tak AFASS, jadi bagilah breastfeeding. Jadi benda ni ialah pengetahuan kita semua. Maksudnya kata ada orang HIV bagi breastfeeding kat anak dia. Tetapi exclusive breastfeeding is recommended. Jadi dia tak boleh mixed feeding. Okay. So contoh ni kita cakap negara lain lah. Sebab Afrika kan salah pula. Okay. Satu negara yang tak mampu nak bagi bantuan macam kita. Jadi untuk mengelakkan HIV transmission risk, breastfeeding should be bukan, maksudnya dia akan bagi breastfeeding. Tetapi kalaulah breastfeeding should be discontinued kalau replacement feeding dah start ada. Okay, take it into account local circumstances, tengok perempuan tu punya keadaan dan macam manalah macam tu. Right. Jangan confuse ya. Saya nak cakap ni maksudnya ini adalah saranan WHO. WHO ni kan cover semua kan. Jadi yang kita cakap ni ialah di mana tempat negara atau ibu itu tidak mampu mendapatkan replacement feeding, maka bagilah breastfeeding tapi eksklusif breastfeeding. Right? Okay. So, ni repetition. Nak penegasan Infant feeding for HIV women in Malaysia. Replacement feeding when AFASS kita bagi commercial infant formula. Walaupun kita punya tajuk ni khusus penyusuan ibu, tapi yang ni kita bagi formula mak. Sebab dia ada HIV. Tu saya nak you all semua faham ya. Okay. So AFASS acceptable. Tak ada halangan. Feasible boleh mampu je. Affordable mampu. Sustainable boleh bagi selalu. Safe selamat. Bersih. Inilah AFASS. Habis dah pasal mak positif. Okay. So kalau mak ni negatif. Kita promote je lah optimal feeding practices kan. Talk about risk of becoming infected during pregnancy or while breastfeeding. Maksudnya walaupun kita kan check HIV mother mengandung ni HIV negatif. Tapi ialah maksudnya bila negatif bukanlah selama-lamanya negatif. Tugas kita bagi counselling ya. Sentiasa bagi counselling tentang cara hidup yang sihat kan. Maksudnya contoh kalau kita panggil heterosexual, dia punya cara penyebaran, kita kata counsel her patient atau mother ni yang negatif ni dan partner dia on how to avoid exposure to HIV, dan kita promote lah optimal feeding practices. So kalau HIV mother tak tahu, so kita galakkan mak ni test HIV, bagi counselling. Kemudian kalau HIV negatif, kita encourage infant feeding, promote lah optimal feeding practices, exclusive breastfeeding for 6 months kan. Okay. And then kita mesti bagi nasihat cara untuk mengelakkan HIV. Right. Basically dia macam ni lah, takut you macam confused kan, macam tenggelam, hanyut. Okay. Kalau mak positif senang, bagi ubat, jangan menyusukan badan dan bagi formula mak. Okay. Kalau status tak tahu atau negatif, nak biar je. Tidak. Kita kenalah bagi promote optimal feeding practice kan. Breastfeeding kan. And then pada masa yang sama sebab berkait dengan HIV, kita counsel yang tak tahu ataupun negatif ni macam mana nak mengelakkan HIV. Maksudnya kita educate lah. Educate bagi
pendidikan kesihatan. Itu maksud dia. Nanti konflik, kenapa kita nak tahu kalau HIV status tak tahu negatif kena tahu? Kita kena sentiasa menyampaikan pendidikan kesihatan. Itu maksudnya. Okey. So katakanlah ni mungkin tak apply lah kat kita sebab kita memang polisi kita tak bagi. Anyway, ada juga orang nak ataupun mungkin kat tempat lain. If the mother is HIV positive and choose to breastfeed, so apa kita nak buat? Okay, so kita cakap, kita kena explain, mesti exclusive breastfeeding for the first few months dan berhenti bila replacement feeding ada, AFASS. So exclusive breastfeeding, kalau dah ada replacement feeding, ganti dengan replacement feeding. Dan kita support dia. Jangan judge dia, support dia. And then kita sentiasa treat mereka lah kalau ada breast crack nipple lah ataupun thrush dekat baby lah, kita treat ya. And then kalau mak ni positif dan choose replacement feeding, kita kena ajar macam mana nak buat replacement feeding tu lah, menyediakan guna cup feeding kan, cara nak bersihkan dan sebagainya. Okay. So, at what point infant feeding counselling take place? Bila kita nak counsel infant feeding ni? Ya. Okay. So, untuk HIV positive woman, ni tak kahwin, tak mengandung, dah kena tahu dah ni. Before woman is pregnant itself. Kena beritahu dah awal-awal. Masa pregnancy, beritahu lagi. Dah baby lahir, beritahu lagi. Ya. Baby dapat result, beritahu lagi. Basically kena beritahu semua lah. Itu maksud dia. Sentiasa counsel. Ya. Sebab kadang kita ni lupa, manusia lupa, kita pun lupa. Jadi kena sentiasa ingatkan. Dah pre-empt lah. Wanita yang tak mengandung lagi ni, dah pre-empt dah. You kalau nanti nak kahwin kan. Kita punya tugas ni selalu kena pre-empt. Persediakan mereka sebelum sampai kepada satu peringkat tu. Ni saya ni HIV positif, dapat rawatan. Nanti kalau saya kahwin nak dapat anak mengandung macam mana kita dah boleh counsel. Kalau gini-gini. And then untuk kalau nak untuk infant feeding, nak bagi anak, nak bagi makan ke anak, tidak boleh menyusukan badan. Dah start kita counsel mereka dan seterusnya lah dalam perjalanan dia mengandung, baby dah lahir dan sebagainya. Right? Infant feeding in relation to HIV. So apakah elements yang kita kena consider semasa infant feeding? Alright. So this one ada some studies. Dia tengok compare kan antara exclusive breastfeeding, mixed feeding dan juga formula fed, never breastfed ya. Okay, kalau kita tengok sampel dia berbeza lah. Dia ada 3 study kat sini lah tiga jenis bukan 3 study. Kalau cara yang ni ada kalau exclusive breastfeeding ada dalam 100 orang, mixed feeding dalam 290 orang dan kalau formula fed saja 150 orang lah. So kita tengok kalau don't follow up case ni, tengok HIV infected at 3 months, maksudnya lepas 3 bulan don't check baby tu. Yang kita tengok kalau exclusive breastfeeding 14.6% berbanding dengan 24% mixed feeding. Jadi daripada kajian-kajian, adalah banyak kajian lain tapi ini salah satunya, datang kesimpulan bahawa kalau nak breastfeeding ataupun kalau tak ada replacement feeding, breastfeeding tetapi eksklusif. Sebab kalau compare eksklusif dengan mixed feeding, risiko eksklusif untuk dapat HIV kurang berbanding dengan mixed feeding. Malahan kalau ikut study ni dia tengok kalau bagi formula milk ni dapat, tapi kita tak tengoklah macam mana study ni dibuat, mak dia dapat ubat, kita tak tahu, tapi kita nak compare ni lah. Kalau exclusive breastfeeding risiko dia kurang berbanding dengan mixed feeding. Right? Okay, ini study yang sama. Okay, so apakah breast milk option for HIV positive mother? Apakah advantage of exclusive breastfeeding? So pertama, ini dah session ke-16 dah. Kita semua dah dengar you all semua dah dengar apakah kebaikan breastfeeding. So samalah So breastfeeding, breast milk is the perfect food for babies Boleh protect anak daripada diarrhea, daripada pneumonia, daripada penyakit-penyakit lain. Inilah makanan yang terbaik untuk bayi-bayi ini kan. Dapat nutrisi, dapat antibody, dapat air kan. Kemudian tengok kalau eksklusif berbanding mixed feeding, mengurangkan risiko HIV transmission kalau kita compare dua ni lah dan bantu emak lebih sembuh lebih cepat daripada kelahirannya lah, dan boleh jadi sebagai contraceptive method juga kan. Advantage of exclusive breastfeeding kepada ibunya. But apa disadvantage-nya? Disadvantage-nya baby
risikolah dapat HIV. Tadi kan kita dah cakap pada awal risiko dia kan dalam 15-20% kan. Kalau dah menyusu lagi lama lagi banyak risiko. So iyalah baby dapat risiko tinggi dapat HIV. Kemudian mak ni ialah mungkin pressure untuk mixed feeding. Kena eksklusif breastfeeding tapi mungkin dia yelah kan susah lah apalah nak mixed feeding. Tapi kita tengok tadi mixed feeding risiko lebih tinggi. Increase rate of HIV transmission, lepas tu mak kena sentiasa support kan. Kalau mak ada luar payah, banyaklah isunya. Ya. Okay, so ni point saya ni berulang je tak apa. Kita duk ulang supaya ingat ya. If a woman choose to breastfeed, important to breastfeed exclusively. Then kena counsel and then kena ajar good technique to prevent fissures, mastitis sebab kalau ada masalah kat breast ni boleh menyebabkan risiko tu lebih tinggi. Alright. So bila nak berhenti? Kalau depends on mother particular situation. Kalau boleh eksklusif sampai 6 bulan lah ataupun setelah replacement feeding ada. Right? Kemudian kalau dah ada, kita kena ajar pula lah macam mana nak bagi replacement feeding dan support ibu ini. Ya. So bila nak transition tu, nak tukar daripada exclusive breastfeeding pergi ke mixed feeding, so make sure lah replacement feeding ada. Lepas tu kalau tak ada, consider ada breast milk option lah, mungkin EBM ke heat treating ke tapi for some infants, risk of malnutrition and other morbidity may still be greater if not receiving breast milk, kan? Okay. So in summary, pertama, ni selalu orang summary ni dia akan buka mata sikit lah kan. Tak apa. Kan? Not all infants born to HIV mothers will be infected with HIV. Bukan 100% anak-anak ni dapat HIV. Lebih kurang 20-25% saja babies born to HIV mothers will become infected through breastfeeding. Jadi untuk mengurangkan risiko ni, do not breastfeed or breastfeed exclusively for 6 months. And then women need access to infant feeding counselling untuk membantu mereka membuat keputusan terbaik untuk menyusukan anak. Avoid mixed feeding sebab mixed feeding boleh meningkatkan risiko HIV dan meningkatkan risiko untuk diarrhea dan other diseases. However, macam mana sekalipun, breastfeeding should continue to be protected and promoted and supported in all populations. Okay, I think that's all daripada saya. Saya harap dapat manfaat daripada saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.